Kalau kita lakukan tentang komando ni perkara yang jadi dasarnya perlu tahni mereka. Jadi memang muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung tentang berkaitan dengan ibadah tawaf ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya ulangilah ya untuk buat kali yang keduanya berkaitan dengan syarat-syarat sah tawaf. Yang pertama, suci daripada hadas kecil dan besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, tempat tawaf daripada najis. Yang ketiga, menutup aurat semasa tawaf. Bermula pada sudut Hajarul Aswad dan perniagaan tawaf jika tawaf wada sunat nazar. Yang keempat, yang kelima, menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Yang keenam, mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan. Yang ketujuh, berjalan tujuan tawaf. Dan yang ke-8, dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar daripada Hijr Ismail. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi kita dah bincangkan tentang perkara-perkara ini. Dan saya nak tambah ya satu perkara yang mungkin memberi satu perkara yang berfaedah ya kepada kita semua, iaitu kita sedia maklum ya tentang perkara yang saya sebutkan tadi. Sekiranya saya gambarkan sekali pusingan tawaf ada 100 langkah sebagai contohnya, bermakna dalam ke-77 pusingan tawaf itu kita ada lebih kurang 700 ya. Dan jangan kurang walaupun 1 langkah. Bagaimana pula kalau sekiranya syarat ini tidak dipenuhi pada 2 tempat, 3 tempat. Contohnya tuan-tuan, pada pusingan pertama dia sudah terbuka auratnya semasa tawaf. Contohnya sewajarnya dia tambah 1 lah, dia pusingan jadi 8. Tiba-tiba pula dalam pusingan yang ketiga ada buat perkara yang tidak memenuhi syarat-syarat sah. Pusingan ketiga, jadi pusingan pertama tu perlu diganti pusingan ke-8. Pusingan ketiga tu kena tambah jadi pusingan ke-9. Maknanya begitu ya. Bermakna setiap pusingan tu, maklum sajalah tuan-tuan, tawaf ini dia bukan 1 pusing, dia kena 7 pusingan. Jadi 7 pusingan ni macam-macam cerita boleh jadi. Dia boleh jadi kadang-kadang tuan-tuan dalam pusingan tawaf ya, dalam 7 pusingan kita lakukan pusingan ke Kaabah tu, pusingan pertama tak lepas atau ada perkara yang menjadi masalah. Pusingan kedua baru jadi, pusingan ketiga jadi, pusingan keempat pula ada masalah pula, pusingan kelima jadi, pusingan keenam jadi, pusingan ketujuh pula tak jadi. Jadi ada 3 tempat lah, bermakna kita tambah 3 lagi. Begitu maknanya ya. Jadi sebab itu tuan-tuan, sebab apa saya katakan begitu? Kerana setiap pusingan itu dianggap kena penuh dengan 1 pusingan. Dan tempat yang lompong itulah yang perlu ditapak. Bukannya untuk tiga perkara yang bermasalah tadi pada 3 pusingan, jangan pula tambah dengan 1 saja. Kerana di tempat yang lompong itu pada tempat yang lain-lain tempat ya. Jadi kena beratlah tentang perkara ini ya. Hati-hati masa kita tawaf tu, tawaflah dengan sepenuh jiwa dan raga. Itu dengan raga-raga di bawah saja ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita lihat, kita sambung ya untuk sesi yang kedua ni, iaitu yang berkaitan dengan ya tawaf juga. Disyaratkan melafazkan niat tawaf bagi tawaf yang berikut ya. Manakah tawaf yang perlu kita niat? Tawaf sunat. Macam mana niatnya? Sahaja aku melakukan tawaf 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, kalau kita nak tawaf nazar, sahaja aku melakukan tawaf nazar 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Ini wajib ya. Yang ketiga, tawaf wada, sahaja aku melakukan tawaf wada 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Ya, sebab yang
yang disebutkan tadi perlu ada yang hanya pengecualiannya pada niat package umrah dan haji sahaja. Itu dia gabung sekali dalam itu. Masa nak melontar nanti tak payah, masa nak berputih apa tak payah, kita sekali dalam niat umrah sudah cukup. Yang ketiga, yang keempatnya ialah tawaf tahiyatul bait. Sahaja aku melakukan tawaf tahiyatul bait tujuh dengan kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tujuh pusingan itu ialah perkara yang tambahan. Kalau tak perlu disebut tak menjadi masalah. Yang perlu ada ialah sahaja aku melakukan tawaf. Kalau nazar sebut, kalau sunat sebut, kalau wadah itu disebut, kalau tahiyatul bait itu nak niatkan. Jadi niat itu tempatnya di hati. Masa kita nak sampai ke Hajar Aswad tu, di situ lah tempat kita nak berkan. Jadi disebut dengan hati, kita nyatakan ini aku nak buat tawaf wadah. Kita nyatakan, jadi kita tahu dan kita sedar dalam badan. Lafaz niat dalam hati kita, ya Allah, aku hendak tawaf Baitullahil Haram 7 pusingan, 7 keliling tawaf dengan tawaf sunat atau tawaf wadah, tawaf nazar, tawaf Baitullahil Bait, maka permudahkan dan terimakanlah daripadaku kerana Allah. Jadi tuan-tuan bolehlah nyatakan sebegini baginya. Selain daripada ini, contohnya kalau tawaf umrah dan tawaf haji sunat, kita nyatakan sahaja tawaf umrah 7 pusingan kerana sunat saja dan wajib. Tidak disyaratkan pernah tawaf bagi tawaf umrah, tawaf haji, tawaf qudum bagi yang melakukan haji ifrad dan haji kiraan. Ada juga orang yang datang ke Mekah tidak boleh melakukan umrah. Ada tak orang yang datang ke Mekah tak boleh buat umrah? Ada. Jawapannya orang yang niat menunaikan ibadah haji ifrad ataupun haji kiraan. Jadi dia bila masuk ke Mekah, dia boleh tak buat umrah macam orang lain buat umrah? Jangan. Dia boleh pergi masjid, tak apa, semayang macam biasa, begitu-begini apa semua. Tapi jangan dia tawaf, umrah, sa'i, umrah, rutin, umrah, ihram hajinya macam mana? Ihram hajinya masih berjalan. Tak boleh. Kemudian tuan-tuan, wuduk semasa di tanah suci. Kita bincangkan tadi berkaitan dengan syarat sah tawaf. Yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Bagaimanakah kedudukan wuduk kita di sana? Hukum asal bagi jemaah haji Malaysia, seluruh dunia, kita semua di Malaysia sini, hukum asal berkaitan dengan perkara yang membatalkan wuduk, perkara-perkara yang mendatangkan hadas kecil kepada kita. Antaranya ialah bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang halal bernikah tanpa lapik, maka batal wuduk. Itu perkara yang membatalkan wuduk ataupun perkara yang menyebabkan hadas kecil itu melekat kepada badan kita. Sentuh kulit lelaki perempuan tanpa. Masa di Mekah tu nanti tuan-tuan, kita berhadapan dengan berbagai lapisan masyarakat di sana. Kita nampak ramai-ramai. Kita nak pergi ke kedai pun kadang-kadang berselisih. Maksudnya banyak ramai orang di sana. Jadi bagaimanakah keadaan wuduk di sana? Adakah kita nak mengikut pandangan mazhab kita yang utama sekarang ni, kita tersentuh saja kulit kita dengan kulit haji Nabi yang lain, kita nak berwuduk semula? Saya pernah berguru dengan Syekh Rahman Kelantan. Dia pernah melakukan tawaf. Semasa tawaf dia buat ikut mazhab Imam Syafi'i pada pandangan yang masyhur, pandangan yang utama, yang muktamad. Sentuh saja kulit lelaki perempuan, batal wuduk, ambil wuduk ada mana tempat kita nak tawaf, pergi wuduk. Nanti datang tengok mana yang kita kurang, tambah sambung 7 kali wuduk perlu dia ambil. Banyak. Sebab apa tuan? Sebab ada jemaah daripada Pakistan dan sebagainya, mereka tak pakai soket. Bila berjalan rapat, tengok depan kita, boleh tak kelak, tiba-tiba kita tengok kita datang, mana-mana sudut datang, tiba-tiba macam-macam. Jadi sentiasa didatangi oleh antara lelaki dan perempuan. Tidak ada sepan masa tawaf kita tuan, tak ada ni blok untuk perempuan, ada blok untuk orang lelaki, tak ada. Dia semua campur. Pernah dahulu Kaabah itu pernah dipagari, sempat
sempadan lelaki dan perempuan. Pernah satu ketika dulu, dan saya pernah tengok dia punya gambar tahun 70-an, saya pun tak lahir, tahun 40-an ada sempadan. Ini untuk orang perempuan, itu orang perempuan dia pernah juga gambar. Saya tengok dalam museum, saya tengok ada rupanya pernah disusun begitu. Ya, tapi sekarang ni dah tak boleh dah. Ya, mungkin nanti kalau dia buat tingkat untuk sekarang ni yang boleh berantak tu, mungkin ini untuk orang lelaki, untuk perempuan mungkin boleh buat. Allah malam, tengoklah akan datangnya teknologi yang bawah. Jadi tuan-tuan, tapi tuan-tuan yang fikir itu bukan kita sedikit. Itu biar banyak sampai. Kita pun tak berhak langsung nak hitung mereka. Namun, ya, ada rupa keringanan. Kita di sini tak boleh lagi mengikut muzakarah kebangsaan yang dipengusikan oleh Tuan Mufti Shahid Samahah Kerajaan Pulau Pinang, Datuk Hassan. Beliau telah memutuskan dalam perkara yang berkaitan dengan wudu semasa berada di Mekah, kita boleh mendapat keringanan ketika berada dalam darurat, masyaqqah dan hajat, perkara yang sukar untuk kita mengelak. Ya, jadi apakah perkara yang disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i, kita pegang dalam mazhab Imam Syafi'i, oleh itu boleh beralih kepada pandangan Imam Syafi'i yang masyhur, kepada pandangan Imam Syafi'i yang marjuh, iaitu tidak batal wudu jika berlaku persentuhan kulit lelaki dan perempuan tanpa syahwat. Tuan-tuan kita menggaris pula. Maknanya tanpa syahwat ni dia punya keyword, kata kuncinya ialah tanpa syahwat, sentuh antara kulit lelaki perempuan tanpa syahwat dalam keadaan sukar nak mengelak, seperti di tempat kesesakan, iaitu ketika tawaf. Ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sebutkan maksud petikan yang di bawah ni dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada dua pandangan yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Yang pertama, pandangan yang utama yang disepakati oleh semua pengikut-pengikut Imam Syafi'i, mengatakan sentuh kulit lelaki perempuan yang boleh halal berkahwin walaupun sudah berkahwin batal wudu. Balik rumah kalau suami isteri kita bekerja-kerja kan, wudu ada batal. Batal. Pandangan yang masyhur. Dan dalam masa yang sama Imam Syafi'i telah memfatwakan satu pandangan. Pandangan ini marjuh, iaitu pandangan berlawanan daripada pandangan tersebut yang dikeluarkan oleh pengikut beliau Imam Syafi'i, iaitu tidak batal sentuh lelaki dan perempuan, caranya tidak ada syahwat. Maksudnya pegang itu atas urusan yang memang tidak ada terlintas untuk nafsu dan sebagainya. Contohnya tuan-tuan, kita memegang isteri kita, macam mana nak tahu kita tak ada syahwat? Kita pegang isteri kita masa kita nak bawa dia menyeberangi jalan. Kita pegang tangan dia nak bawa, bukan kita pegang masa nak rasa karat, nak masa syahwat tu kan? Masa isteri kita terbaring atas katil, masa dirawat di hospital, ada kita pegang tu lain dia rasa. Kita pegang tu nak menenteramkan dia, kita pegang tu nak rasakan dia tu ada bersama orang yang disayangi. Jadi kita pegang itu bermakna tidak ada syahwat. Pada pandangan yang kedua dalam Imam Mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal pada tempat di Mekah, tuan. Kalau di Malaysia ni macam mana? Tuan, di Malaysia Tuan Mufti Datuk Hassan tidak benarkan di Malaysia kita dalam pandangan ini. Ya. Jadi hanya kita berada di sana, bermula daripada kita turun daripada kapal terbang, urusan berlaku itu ini apa semua, sampai kita masuk ke hotel, daripada hotel kita bergerak ke Masjidil Haram, kita semayang di sana, sampai balik ke hotel, masuk ke hotel, itu sempadannya. Jadi boleh kita pegang kepada pandangan masa kita berada di Makkah Mukarramah. Itu maksudnya. Jadi jelasnya bahawa pandangan ini yang tolong mentarjihkan, tolong memandu kita ialah ketika di Mekah ini ialah Datuk Shahid Samahah tersebut, Mufti tersebut. Jadi kita pegang pada pandangan ini telah disepakati. Keputusan ini telah diambil ketika peringkat muzakarah, ketika kemasaran kali yang ke-21 dan kali ke-22. Saya nak cakap ni pun
merujuk kepada pandangan tersebut, ya. Jadi muzakarah ni kira-kira ada 200 ahli panel yang terlibat, ya. Ini yang kita pegang pandangan ini. Okey, pendapat ini diguna pakai ketika mana? Yang kata tidak batal semasa sentuh laki perempuan tanpa syahwat. Kalau sentuh tu ada syahwat, maknanya batal automatik. Ya, yang tak ada syahwat ni, ya, kerana masa tawaf ni kita pun terlanggar, disandung dan sebagainya, kita ditolak dan sebagainya, jadi kita agak kesukaran ketika itu. Pendapat ini kita boleh pakai bermula dari keluar bangunan penginapan. Jadi kita daripada hotel kita, seterusnya ketika kita hingga sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Masjidil Haram. Kami dalam perjalanan tu bertolak-tolakan ke apa ke, jadi di situ tidak ada membatalkan wuduk ketika sentuhan oleh perempuan dan lelaki dengan tanpa syahwat. Saya sebut dia punya kata kuncinya tanpa syahwat. Kalau ada syahwat, ada rasa karan tu, letrik, ada rasa mengemang bulu belakang ni, dia rasa memang rasa kita tahu macam-macam, tahu kan, rasa macam mana rasa pasangan itu mula rasa, maka pergi masuk bilik air, ambil wuduk semula. Itu maksudnya, ya. Yang kedua, ketika mana kita nak guna? Ketika berada dalam keadaan masyaqqah, iaitu sukar, sibuk. Masyaqqah maknanya sibuk lah, sesak. Seperti masa menaiki pesawat, nak pindah, ya, masuk pesawat, kita turun pesawat, kita naik bas dulu, jalan naik bas sampai baru ke tempat terminal dan sebagainya. Bukannya turun-turun sampai dia dalam bas itu pun, ataupun bas sepanjang tempoh mengerjakan haji dan umrah sahaja. Maknanya dalam pengangkutan awal boleh pakai di Mekah, ya, masa mengerjakan sepanjang masa tempoh haji dan umrah sahaja. Yang ketiga, yang tuan-tuan, kita berada naik bas nanti, kalau orang yang buat haji, bas kita akan bergerak dari Mekah pergi ke Arafah, satu bas. Daripada Arafah pergi ke Muzdalifah, 2 kali naik bas. Daripada Muzdalifah pergi ke Mina, 3 naik badak. Daripada Mina pergi ke Mekah dari semula, 4. Jadi 4 kali naik bas, tuan-tuan. Masa ni dah bergaduh-gaduh orang manusia kita. Sebabnya nak mindahkan jemaah haji 30,000 daripada Mekah nak masuk ke Arafah, siapa tubuh pun ada. Masa di Arafah dia berdoa, begitu begini apa tu, dia ingatkan habis haji. Naik bas pula, dia kata orang pergi ke Muzdalifah malam tu, bergaduh-gaduh pula lagi. Daripada ke Muzdalifah nak pergi ke Mina pula, naik bas lagi. Daripada Mina nak pergi ke Mekah, ada 4 kali bas lain. Jadi yang nak pergi haji pada tahun ni, saya nasihatkan tuan-tuan, masa naik bas tu ada 4 kali. Tuan-tuan jangan pergi rasa paling susahnya masa naik bas yang pertama daripada Mekah ke Arafah tu pun dah susah. Dan bila susah itu bertambah pula masa berada di Arafah. Jadi kena bersedia, tuan-tuan kena bersedia 4 kali sukar, ya. Ya. Jadi masa itu nanti kita akan tengoklah, tuan-tuan kena sedar. Tuan-tuan mungkin kalau tak boleh nak tahan sampai tuan-tuan tak sedar yang tuan-tuan berada di tanah suci sedang melakukan haji. Dah jadi padan tu satu langkah dia mula nak balas mula balik, ya. Jadi kena jaga-jagalah semasa ibadah haji ni. Memang kita didugalah dengan sebegitu dahsyat, ya. Kemudian tuan-tuan, sah diguna pakai untuk tawaf dan sebagainya. Semua ibadah kita boleh tunaikan dengan wudu tersebut selagi wudu tidak terbatal mengikut mazhab Imam Syafi'i. Contohnya keluar angin daripada kubur dan kubur, ya. Jangan jadi boleh pakai. Saya beritahu pada awal kuliah tadi, tuan-tuan, perkara yang sebabnya hadas kecil untuk melekat pada badan kita ialah 5 sebab. Yang ada pengecualian ini ialah pada sentuhan kulit lelaki dan perempuan tanpa syahwat berlaku. Dia dengar sekali je, boleh dia kata langgar semua 5 tu dia tak badan. Tidur tak badan, jadi masalah, ya. Jadi kerja-kerja yang kata yang diterima pakai ni hanya pada sentuhan kulit perempuan dan lelaki ketika kesibukan berada di muka. Itu yang keadaan.
Okey, kemudian perhatian ya kepada jemaah haji yang hendaklah berhati-hati dengan najis yang terdapat. Ya. Lafaz niat yang tertentu untuk wudu ini, jawapannya tidak. Tidak sama macam wudu yang digunakan satu ketika dahulu dalam mazhab Imam Hanafi dan Hambali. Tidak ya. Kita pakai masih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, pandangan yang kedua. Wudu ni niat sahaja aku berwudu kerana Allah Taala cukup. Macam biasa. Pada yang ada itulah. Itu Allah Taala ya. Okey, kemudian tuan-tuan, bila dah wudu kita dah ada satu kelonggaran. Siapa yang tolong pikul perkara tu yang selesai tu nak meluluskan haji, umrah dan wudu sembahyang begitu. Yang buat keputusannya bukan tuan-tuan, yang buat keputusannya ialah panelnya, ketuanya, pengurusinya ialah Mufti Pulau Pinang. Panel yang bubal semua perkara ini ada 2 orang atau 3 orang. Contoh yang menjawab, dipegang pada itu pun dipegang. Bawa pada masa soal jawab apa semua tak lepas semua gitu. Dari semua dia punya ni ya. Sebab mereka tu memang ahli betul. Tuan-tuan jangan pandai-pandai nak jadi mufti, jangan. Mereka tu betul-betul berkewajipan menanggung apa yang dibawa oleh pandangan mereka. Sebab itu disiplinnya begitu ya. Kita ikut pada pandangan mereka. Kita tak pandai pun ya. Kita terus. Seterusnya tuan-tuan, berkaitan masa tawaf, apa perkara-perkara yang perlu dititik beratkan selain daripada 8 syarat sah tawaf? Kita tambah ni, perkara ni memang kerap terjadi. Tujuannya supaya tawaf itu dianggap mengikut lunas-lunas mengikut Imam Asy-Syafi'i. Kita masa tawaf ni tuan-tuan, kita berdepan dengan bermacam-macam mazhab. Bukan mazhab Syafi'i saja, kita tengok macam-macam jenis orang ada di situ. Jadi tuan-tuan, janganlah kita nak condemn orang, kita jangan. Kita ikut pada pandangan kita. Jangan sekali-kali kita nak memandai-mandai pula kita nak cakap orang gitu gini, jangan. Mula kita jaga itu. Jadi kita buat saja apa yang kita dah belajar, kita laksanakan. Ya, masih di sana. Jadi perkara-perkara yang berkaitan yang perlu diambil berat semasa berada di tanah suci ialah pertama, selipar yang dibawa semasa tawaf. Ini satu perkara yang cukup tidak baik. Jangan bawa. Tolong tinggalkan. Masa tawaf jangan bawa selipar. Walaupun semua orang bawa selipar, disangkut atau selipar hilang. Apa kesan tuan-tuan? Syarat sah yang kedua, tidak ada najis pada kulit, pada pakaian, pada tempat yang kita tawaf. Apa akan jadi sekiranya selipar yang kita pakai, bawa selipar yang sama daripada rumah kita, naik kapal terbang, turun sampai ke Jeddah, naik bas pergi betul. Dalam banyak-banyak tempat tu najis ni tuan-tuan ada 2 jenis. Ada najis aini, ada najis hukmi. Ada najis yang kita boleh nampak, ada najis yang kita tak nampak. Kita lalu pada lopak-lopak, najis itu ada. Kita bawa dalam masa tawaf, apa akan jadi kesan kepada kita? Kesannya pada kita dan pada keturunan kita. Jadi masa kita tawaf tuan-tuan, pastikan selipar itu diketepikan, bawakan ke tempat yang disediakan untuk letak. 10 riyal saja. Kalau tuan-tuan hilang dengan 10 riyal. Kalau tuan-tuan tak sah tawaf ini tuan-tuan, ihram bawa balik ke Malaysia. Setahun lepas itu tuan-tuan pula nak nikahkan, jadi wali nikahkan anak kita pula. Syarat ni dalam ihram terbatal akad nikah. Anak kita pula keturunan zina pula di bawah. Masya Allah, punya jauh daripada jaga-jaga. Sebab tawaf ini saya anggap sebagai ibu kepada umrah itu nanti. Tolong jaga betul-betul. Sebab itu tuan-tuan, saya boleh katakan tuan-tuan datang ni semua pakai selipar belaka. Kita pun letakkan di panas bawah tapak kaki kita untuk memijak tempat batu najis dan sebagainya. Berapa lama kita pakai selipar itu, kita tak tahu najis yang melekat di situ, tak tahu pun. Tuan-tuan, kita berada di masjid nombor 1 dalam dunia ni. Tuan-tuan, kalau ada selipar di sini, tuan-tuan nak pergi sebelah sana, saya rasa tuan-tuan nak angkat selipar tu, nak bawa melintas dalam masjid ni pun rasa kita keluar kan. Kita akan gunakan di luar. Ini tuan-tuan, di Masjid Haram kita tengok budaya memakai selipar bawa dalam masjid memang terlalu ramai.
minta kalau sekiranya tuan bawa pun selipar dalam Masjid Haram tu pun ni macam nombor satu ni, 100,000 kali ganda ni. Bawa letak dalam plastik, letakkan tempat yang disediakan. Jangan bawa sama-sama. Kesan yang Nabi buat sekiranya bawa sama-sama dengan selipar yang kita tak bawa. Ini ya, kalau cukup ambil perhatian, tolonglah yang pergi haji tahun ini, yang pergi umrah, tolonglah bawa. Ya, perkara ini hati-hati. Ya. Dan saya pernah duduk yang satu ada 400 satu kaki 450 jemaah. Mereka tu bila sampai di Mekah, kita bagi taklimat nak bawa umrah ni, saya pesan selipar jangan bawa masa tawaf. Jangan bawa masa tawaf. Sebab apa? Sebab saya kata dalam hotel ni nak mengharap tempat kita ni penuh najis tahi burung. Memang betul-betul di luar. Saya kata jangan bawa. Balik mereka dah lepas tawaf semua, dia kata dah pergi jaga. Lepas tu Ustaz tak cakap ke? Saya kata kalau macam ni lah, lepas pagi ihram ada tak lagi? Saya kata ada lagi. Ihram ada lagi. Tapi tuan-tuan masih lagi boleh diselamatkan. Saya kata jangan tunggu sampai haji masuk. Bila tuan-tuan orang lain niat haji, kita pun sangkut umrah kita selesai, tapi kita sangkut masa umrah tawaf tak lepas, niat haji kita tu tidak wujud selagi umrah tak selesai. Orang balik bawa haji, kita balik bawa umrah yang tak lekas mula-mula. Saya kata ulang balik. Saya kata ulang balik. Ramailah orang yang tak mau ulang. Kalau saya kata kelosanya begitu. Suami isteri dalam jemaah tu, mereka pun saling nasihat. Akhirnya ada 2-3 jemaah, mereka pun buat balik semula. Saya kata tak apa, kita buat. Kita masih lagi boleh patah balik ini, saya kata. Tuan-tuan tolonglah. Kemudian ada beberapa orang memang tak mau buat. Dia tak mau buat, si isteri pujuklah macam mana. Akhirnya si suami pun kata tak apalah buat. Dia pun dicium di suami dalam ihram kan. Ada buat lain pula. Saya pun juga dia buat cium mana? Cium mulut katanya. Sudah itu saya pun belum ada. Maknanya dia bersangkut-sangkut. Ya, ada kaitan di semua. Jadi tuan-tuan masih di sana tu, kita ikutlah garis panduan yang ada tu. Saya pun terkait cerita ni tuan-tuan. Dah faham. Tapi saya nak cerita ni ada kaitan dia. Semua tu dah diikat rapi. Tolong jaga-jaga lah. Ya, semua benda. Sebab dalam larangan itu dalam perkara tu, ya, panglima jimat ada masuk itu. Ya. Kemudian ada beberapa perkara lah ya. Okey, kemudian yang kedua tuan-tuan, kenapa selipar najis ni tak boleh bawa semasa tawaf? Walaupun kita dah puncakkan dia, kita dah letak dalam plastik. Jawapannya ialah kerana najis itu kita menanggungnya, kita bawa bersama-sama, kita bergerak dengan masa melakukan ibadah. Contohnya di sepanjang tuan, dalam poket kita ada bangkit liquid. Sah tak semayang kita? Tak sah. Tak boleh sebab kita menanggung najis, kita bawa najis itu bersama. Contoh yang kedua, anak kecil, ya, anak kecil kita, bayi kita, dia kencing dalam lampin, dia najis itu tak gugur di lantai, tetapi dia duduk berkampung, duduk berkumpul dalam pampersnya. Kemudian dia sedang kita solat, dia duduk di atas kita, paper kita ketika tahiyat awal. Jadi tuan-tuan, apa keadaan kita ni? Kita sedang menanggung najis. Solat macam mana? Solat kita ialah tidak diluluskan. Sebab apa? Sebab cara sah solat ialah tidak ada najis kecil. Jadi itu maksud dia tuan ya. Jadi begitu juga keadaannya. Kenapa kita tak boleh nak izin masa tawaf? Sebab kita membawa bersama kita masa ibadah kita lakukan. Yang ketiga, pakaian memang bernajis. Saya memang bawa lah ya. Jadi pakaian kita nampak ada najis ya. Contoh yang keempat, tahi burung yang jatuh ketika tawaf. Apa yang perlu kita buat? Kita tanggalkan pakaian ihram kita, pergi pada paip, basuh najis itu sampai hilang air bau dan rasa dia, hilang dia punya zat bau dan rasanya. Maknanya dah suci. Kita pakai pada semula tawaf
semula. Tawaf semula bermakna tempat yang mula jatuh itu kita mula start di sini. Kalau kata 5 pusingan setengah kata nak tawaf, jatuh tahi burung ketika 5 pusingan setengah di tengah tu, kita sambung saja 2 langkah sebelum itu, kita sambungkan saja untuk genapkan pusingan ke-6, sambung pusingan ke-7 untuk selesaikan. Itu nanti kita akan cara menyambung masa ketika tawaf. Kemudian tuan-tuan, aurat lelaki semasa tawaf. Aurat bagi lelaki adalah terpusat betul. 2 jemaah haji lelaki hendaklah juga menutupi anggota bahagian atas tubuhnya sebagai menjaga adab. Cukup ya. Yang ketiga, itibak, memakai kain ihram menampakkan bahu kanan, buka bahu kanan masa tawaf. Hendaklah ketika dalam tawaf yang ini dengan sa'i sahaja. Beriktibar membuka bahu kanan semasa pakai ihram apabila hendak menggunakan tawaf saja. Jangan beriktibar terlalu awal seperti di stesen tempat berlepas dalam lapangan terbang, kapal terbang. Sampai depan Masjid Haram tu, depan Kaabah tu baru kita buka bahu kanan. Itu maksudnya ya. Kemudian di tempat penginapan dan sebagainya, elakkan daripada sebegitu ya. Ini adab kita di sana. Aurat wanita semasa tawaf. Aurat semasa tawaf bagi wanita ialah menjaga had aurat yang betul ya. Yang keduanya, berhati-hati dalam mengikut perkara ini di bawah dagu. Dia mempergelangan tangan. Anak rambut di muka. Anak rambut di muka. Di atas ya. Jadi pasal tu tuan-tuan, masa tawaf ni dia punya cekupnya nampak rambut 2-3 helai. Masa bila kawan nampak, masa dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semayang sunat tawaf, kawan pulang tengok, nampak rambut dia kata. Dia pun dah macam mana ni, nak tawaf balik semula ke tak? Jawapannya tawaf balik semula tak? Tawaf balik semula. Buat 7 kali. Lama Ustaz, memang macam tu lah keadaan. Sebab apa? Sebab jaga aurat. Saya pun nak cakap pun tak boleh juga. Ada jemaah ambil wudu, lepas tu dia terlupa nak tutup stokin ni yang tengah di bawah, yang stokin wudu dia tu dia tak tutup kan. Dia tutup tapi tengah di atas. Bila dia rasa tu, bila dia semayang tahiyat akhir, dia kata dia duduk terasa sejuk aja kena mozaik kan. Buka-buka dia kata, Hajah bila rasa benda tu sebelum tawaf ke lepas tawaf? Tak tahu lah. Kalau tak tahu sebelum tawaf dia jawapannya. Kena buat balik. Sebab dia memang itu dia punya peraturan bersemaduan yang begitu ya. Kemudian seterusnya tuan-tuan, stoking pastikan tebal ya. Kemudian anak rambut di kawasan telinga ya, kawasan anak rambut di kawasan telinga ni di set pun ni. Ini kena juga masa awal ya. Berhati-hati bila memakai cermin mata. Kenapa tuan-tuan? Bila dia pakai cermin mata nak baca doa tawaf, masa sebelum doa. Lepas tu bila dah habis doa, dia pun cabut cermin matanya. Masa tu dia bawa tarik, dia kaitnya sekali dengan rambut terkeluar macam tu. Itu. Lepas tu dia pusing. Masuk pusingan kedua, dia tengok balik buku, pakai balik cermin mata. Lepas tu baca doa sampai separuh, dia pun dah habis, dia pun baca terjemahan pun dah selesai. Cabutnya balik. Itu tolong dia jaga lah ya. Jadi memang tak boleh ni tuan-tuan, rambut memang bagi wanita ya. Sekarang ni ada pesen cermin mata yang cantik di depan ni. Ada di depan ni. Jadi beli yang itu kalau ada lah, kalau ya, kita tengok lah. Yang ketiga, aurat tidak semasa tawaf ya, seperti biasa macam ni okay, ya. Itu tidak ada lagi perempuan dah selesai. Tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan yang perhati, tuan-tuan yang nampak ni Kaabah ni ya. Pusingan pertama mengiringi kita berjalan. Kita bermula daripada Hajarul Aswad, batu hitam. Sebelah daripada Aswad ialah pintu Kaabah. Kemudian di sini, di depan pintu Kaabah tu dia ada Maqam Ibrahim. Depan sini ada Maqam Ibrahim. Tuan-tuan kalau berjalan dengan langkah Maqam Ibrahim ni, dia daripada emas juga, batunya batu daripada surga Allah ya. Tapak kaki
Nabi Ibrahim alaihissalam, dekat kubur Nabi Ibrahim sini. Maqam Ibrahim bermakna tapak kaki batu yang tempat berdiri nak membina Kaabah. Ya. Jadi lalu di sini pusing di belakang. Di sini kita lambaikan pucuk tadi dalam baca doa sampai di sebelah sini, sampai di sini kita lambai tanpa pucuk, tak payah pucuk, baca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai habis ni. Kita mula pusingan yang kedua terus. Tuan-tuan jangan ada macam satu garisan di sini, jangan tegak berdiri balik. Jalan macam biasa. Tuan-tuan jalan tu jalan straight sahaja, tanpa, jangan berhenti di sini. Dulu tuan-tuan sini ada satu garisan. Bila ada satu garisan, semua pakai orang berhenti di situ. Jam di sini, jam. Kemudian kita tahu dibuang daripada ni. Jalan saja. Cuma tuan-tuan bila sampai, kita lambai, Bismillahirrahmanirrahim, pucuk, jalan terus. Berjalan dengan biasa, tanpa berhenti di situ jalan. Walaupun sini tempat permulaan, tapi jangan berhenti di situ, teruskan berjalan. Jadi pusingan itu, pusingan kedua, tiba-tiba pusingan yang kedua sampai di sini, tak sampai lagi, tak sempurna lagi pusingan kedua, kita tertentu tadi terbatang, ambil waktu dulu, kemudian mula setelah dua langkah daripada tempat tersebut, masuk ke dalam pusingan kedua, mulakan pusingan ketiga dan seterusnya. Ya, jadi tuan-tuan, kaedah kita nak sebutkan ya, doa itu pun ada caranya. Tuan-tuan cari buku doa yang telah disusun tidak terpisah-pisah. Cari buku doa itu yang memang dah satu doa penuh. Ya, kemudian tuan-tuan bila kita selak saja masuk pada pusingan yang kedua, kita selak tu terus pusingan yang ketiga. Jangan beli buku doa yang pusingan yang ketiga pun di situ, di bawah tu ada pusingan keempat pula. Takut nanti bila tuan-tuan tak perasan kita keliru pusingan berapa. Jadi cari buku yang itu pun ada teknik dia gitu ya. Okey, satu lagi tuan-tuan boleh tengok ada gambaran ini gambar lama dulu lah ya. Ini adalah setentang dengan Hajar Aswad, lampu hijau, kawasan permulaan, berakhirnya tawaf bersetentang dengan Hajar Aswad. Ya. Okey tuan-tuan, puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau sekiranya kita bicarakan tentang nak mula di Hajar Aswad, nak mula di Hajar Aswad ni di manakah tempatnya? Nak kata penuh satu pusingan tu. Ya. Contohnya saya letakkan gambar, saya letakkan satu tiang ni, dan di sinilah kita punya ada Hajar Aswad. Tuan-tuan, kalau saya berdiri betul-betul depan, betul-betul kosong darjah di hadapan Hajar Aswad, di sini betul-betul depan Hajar Aswad ini, tempat yang kita nak mulanya bila masuk dalam Hajar Aswad ini 90 darjah daripada sini dan di sebelah kanan. Maknanya di seluas 90 darjah ini yang punya besar ni, di sinilah mana-mana kita nak duduk di sini, nak duduk di sini. Ya, kita boleh duduk di mana-mana. Nak mula tu. Tak syarat ni tuan-tuan kena duduk di sini. Nak kena waktunya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seluas 190 darjah ni nak duduk depan dia, belah sana, belah tengah ini, belah belakang ini pun boleh. Tapi mulakan di sudut ini 90 darjah ni. Kemudian kita pusing. Sampai masuk dalam daerah 90 darjah ini, dianggap kita sudah masuk dalam kawasan Hajar Aswad. Kemudian kita teruskan berjalan. Sebab itu saya kata jangan berhenti. Sebab dia bukan satu barisan. Kita mula di tapak ni, kita habis di tapak itu bukan. Dia dalam kawasan zon 90 darjah di sudut Hajar Aswad. Boleh faham itu tuan ya? Okey. Jadi tuan bermakna, saya katakan kalau saya duduk betul-betul ya, antara tiang Hajar Aswad ini dengan hujung sana, saya berdiri betul tegak. Kita nampak. Dan saya berdiri daripada Hajar Aswad ni, saya nampak satu garisan di sini. Seluas inilah tempat kita boleh niat di kawasan zon itu. Ya, dibenarkan. Jadi luas tempat kita untuk letakkan. Ini Hajar Aswad tuan. Yang Hajar Aswad ada tinggal 8 batu biji ya, yang telah dihancurkan, dipecahkan. Boleh disemen balik semula, diletak di dekat semula 8 ya, di sebesar bawah kamar. Ya. Kalau dapat peluang pegang, sunat kita pergi cium pucuk Hajar Aswad kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam buat begitu. Masuk, muat-muat je. So mana kepala kita muat masuk. Ya.
Okey tuan. Kemudian seterusnya ini kalau kita penuh di bawah tawaf, di bawah penuh boleh tawaf di tingkat atas dalam Masjidil Haram boleh. Ya. Cuma saya kena minta tuan tolong jaga dia punya sempadan, kita punya bahu kanan dan kiri itu tolong jaga. Caranya tuan-tuan akan tengok ada dua line di tempat soft, tempat solat di mana-mana tempat Masjidil Haram tu. Jadi dua line, dua garisan biru, berwarna biru. Jadi ikut saja, kita berjalan saja di atas line ataupun garisan biru itu ya, untuk tahu sempadan. Okey, kemudian tuan-tuan perkara yang ya, kita bincangkan yang terakhir pada hari ini ialah perkara yang membatalkan tawaf. Nombor satu, terbuka aurat dengan sengaja terbatal. Kalau tutup dengan segera boleh terus menyambung. Maksudnya ya. Yang kedua, menyentuh Kaabah. Masa tawaf sentuh Kaabah, batal tawaf itu. Ya. Yang ketiga, terpesong niat kerana sibuk mencari kawan sehingga lupa yang dia sedang tawaf. Yalah kan? Yang keempat, menyentuh memasuki Hijri Ismail ataupun Hatim. Yang kelima, tidak yakin 7 pusingan tanpa menambah 1 pusingan untuk meyakinkan bilangan. Sila tambah 1 pusingan jika ragu-ragu sama ada telah cukup 7 ataupun tidak. Tambah, jangan kurang ya. Yang keenam, belum cukup 7 pusingan kemudian terus sa'i dan bergunting kerana dibimbangi ditinggal kawan, isteri, suami. Ini banyak terjadi pada rombongan yang beramai-ramai pergi. Jadi dia takut tertinggal, jadi dia terkentut, terkucil, tercirit semasa tawaf. Dia nak diam, dia tak bagi tahu. Dia pun buat, orang pergi sa'i, dia pergi sa'i, orang gunting, dia pun gunting. Sedangkan tawafnya baru separuh je yang jadi. Jangan bagi tahu ya, dan yang suami pula jangan mengekik pula isteri depan juga. Jadi kawal situasi ya, supaya kita nak elakkan daripada benda ni jangan terjadi pada kita ya. Perkara makruh semasa tawaf ialah makan minum, jangan, dia makruh ya. Bercakap-cakap bersembang semasa tawaf, membaca doa dengan nyaring. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina, pengikut ramai tu. Kalau yang itu kau pergi itu macam tu, jadi ni tuan. Yang ini jangan buat. Ya. Kenapa orang sana boleh, orang sini tak boleh? Siapa? Memang kita ikut dia punya garis panduannya. Makruh kita mengganggu, membisikkan ketika masa tawaf. Ibarat kita kalau solat ganggu orang bising sebelah kiri kanan kiri sebagainya. Elakkan ya. Bercakap menggunakan telefon, melakukan ramal, berlari pada semua 7 pusingan, menahan kentut, buang air kecil, buang air besar. Tahan. Jangan bagi keluar. Buang kalau dia. Tak apalah, buang lah. Kita ambil wudu ada semula, jangan dipaksa. Tuan-tuan macam kita ambil wudu. Lepas kita nak tunggu semayang isyak ni, nak kentut ni, jangan tahan tuan. Nanti masa semayang kita tu memang kita dalam keadaan yang tak puas hati semayang kita. Kita nak semayang kita biar puas. Kita dah sifatkan semayang kita. Subuh tadi, subuh semalam, kita simpan benda tu. Kalau kita rasa nak cepat, ya, kita nak wudu tu, baik kita wudu semula lah ya. Ambillah wudu boleh semula. Ini makruh perbuatan. Kemudian cara, ini penting juga tuan-tuan. Akhirnya kaedah nak sambung tawaf. Tawaf ni dia tak sama macam solat. Macam mana cara kaedah kita nak sambung? Jika batal tawaf, pusingan batal, kita dah tengah-tengah tawaf kita sentuh Kaabah, batal tawaf. Macam mana kita nak sambung balik pusingan itu? Jika disambung, boleh juga disambung. Jadi dua cara. Pertama, boleh disambung pusingan yang terbatal sahaja di tempat pusingan tawaf yang terbatal. Contohnya masa kita pusingan yang kedua tuan-tuan, kita menyentuh kelambu Kaabah. Jadi pada pusingan kedua tuan-tuan, kita melangkah 2-3 langkah sebelum daripada tempat yang kita tawaf tu, kemudian baru kita sambung semula. Kalau kelambu Kaabah tu ada minyak wangi, kita cium, ada minyak wangi lah, tambah satu lagi ya. Jangan sentuh Kaabah tu, minyak wangi banyak.
ihramkan selendang tu dia balik ke Kaabah. Lepas tu balik tu cuma jumpa Ustaz, hari ni dia kata Kaabah ni berpeluh keluar air. Dia nampak dia lihat air di celah-celah batu. Selalunya Kaabah ni dia ada lampu. Waktu nak haji 10 hari tu, dia akan singkapkan batu Kaabah. Dia singkapkan, dia nak tukar ke lampu. Jadi nampak semua air-air itu keluar di celah-celah batu. Macam kita mozaik ni tuan-tuan, ada batu-batu. Celah-celah yang sini putih dia keluar air. Meleleh air. Lepas masa bila masa tu katanya, masa tahiyat akhir sembahyang Isyak, orang di depan tu nampak air turun tengah mayang. Wah, dia keluar mana banyak air keluar. Jadi yang dulu di depan ni, sama ada dia ihram umrah ke ataupun dia senang biasa, dia pun orang tengok orang semua meluruh je mengambil air tu, air Kaabah ni. Dia pun sama-sama pergilah, padahal dia tu dalam ihram. Dia pegang, wah ni Ustaz, memanglah saya kata, betul lah, kita dendam ni. Saya bila sampai berita ni, kita tengok dari segi hukum tu. Apalah saya kata, bukan Kaabah tu belum, Kaabah tu hujan, kemudian dia simpan, dia keluar lepas tu ya. Bayangkan tuan tengah semayang depan Kaabah, kita tengok orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, melekat. Orang pun yang dari jauh pun cung nampak. Saya tengok daripada bawah dia nampak kat atas kain. Apa pasal ni? Balik tu baru kita tahu kita ya. Ini Kaabah. Macam-macam perkara dia dalam Kaabah. Betul-betul yang cari dah tu. Itu benda tu tak di apa, tak di dari segi hukumnya tidak itulah tempat ya. Kemudian tuan-tuan, cara nak menyambung tawaf tadi, kita sambung di mana yang kita tersangkut. Di situlah kita pergi 2 langkah sebelumnya, sambung semula. Ya. Kalau 2 pusingan setengah kita dah batal, kita pergi ambil wudu semula, pergi 2 tawaf 2 kali pusingan setengah itu 2 langkah daripadanya, kita patah balik dan kita sambung. Dan yang keduanya, cara yang kedua ialah yang paling baik begini. Cara yang keduanya ialah yang afdalnya dibuat semula pusingan yang terbatal tadi, yang tersangkut tadi, kita mansuh saja. Contohnya 2 pusingan setengah. Setengah tu kita buat, yang pusingan 2 setengah, 2 setengah kita buat. Yang setengah tu, 2 pusingan tu dah sempurna. Yang 2 pusingan tu, 2 setengah. Yang setengah itulah yang kita mansuhkan. Kemudian kita mula di Hajar Aswad semula. Yang afdalnya kita mula semula di Hajar Aswad ya, untuk pusingan tersebut. Kita mula balik untuk pusingan yang ketiga ya. Bila sampai pusingan ketiga lengkap, baru jadi 3. Itulah maksudnya. Yang setengah tu kita masukkan ya. Itulah cara tuan-tuan kita nak kaedah dalam tawaf. Dia tak sama macam kita sembahyang selama ni. Tuan-tuan lepas kita sembahyang subuh tadi, rakaat pertama okey, tengah-tengah rukuk pada rakaat yang kedua pon tuan. Kita pun pakai pergi sembahyang, sambung pada rukuk sembahyang yang rakaat kedua subuh. Boleh tak? Tak boleh. Jangan aku kata boleh ke? Tak boleh. Sembahyang tak boleh kita menyambung daripada tempat yang sambung tadi. Ya. Kita kena takbir balik sembahyang balik sampai dengan subuh 2 rakaat. Kena start daripada awal balik semula. Tawaf tidak begitu. Tawaf ini kita sambung di mana tempat yang bermasalah tadi, kita sambung tadi. Itu beza dia tuan ya. Kemudian tawaf sa'i dengan menggunakan penyorong kereta kerusi roda. Jemaah yang disorong dan yang menyorong dikira mendapat kesunahan tawaf secara bersama 2 dalam 1. Contohnya ibunya sakit nak tawaf haji. Dia sewakan 1 kerusi roda. Si anak menolak, si ibu duduk dalam kerusi itu. Dia tolak sama-sama niat. Ibunya niat tawaf, yang si anak ni pun niat juga begitu, sama-sama tolak. Jadi sah kedua-duanya. Si anak pun selesai umrahnya, hajinya, si ibunya pun tawafnya pun jadi. Jadi dua dalam 1 boleh ya. Hukum ini berbeza dengan tawaf dan sa'i secara mendukung. Dia dukung, dia bawa, dia pegang. Dengan 2 kaki kita ini, kita
bergerak. Jadi dua tapak kaki kita ni dianggap satu niat sahaja. Dia kena buat untuk anaknya dulu. Habis 7 pusingan untuk anaknya, letak anaknya, ataupun dia pegang juga niat untuk dirinya pula. Sebab saya pernah bawa jemaah umrah tuan. 2 tahun lepas saya bawa, ada 3 baby je, 2 orang baby je bawa. Ya. Maknya bawa saya anak dia, baby yang pertama, ayah dia bawa. Masa tengah tawaf tu, riau dia naik, pusing ni. Saya kata kena jaga. Dia niat bahagian boleh buat ni, hukumnya begini, jaga betul. Itu niatnya, satu kali tawaf kita satu saja. Sebab dia bukan menggunakan kursi roda ya. Kursi roda tu dia bahagian lain ya. Okey, kemudian tuan yang berdukung, yang mengendong bawa di belakang ataupun yang dipakai sekelup. Dulu zaman dulu ada 4 orang, depan 2, belakang 2. Lepas tu dia pegang sini, orang negro dulu, zaman dulu tahun 80-an dia pegang. Di atas tu dia ada tempat duduk macam ya, jadi dia pun duduk ada bawah. Jadi 4 orang ni dikira sekali tawaf untuk orang yang tangguh sebenarnya. Dia bawa gitu ya. Dikira seorang saja Rasulullah a'lam tuan. Jadi sekadar itu untuk hari ini. Jadi saya sebutkan jam pukul 11.30 dah ya. Jadi tajuk hari ini tuan, kita cerita tentang tawaf. Ya, tentang tawaf ni kita yang penting pada tajuk ini ialah syarat sah tawaf itu ada 8 perkara. Yang pertama, suci daripada hadas kecil dan besar. Yang keduanya, suci badan, pakaian tempat tawaf daripada najis, menutupi aurat semasa tawaf, bermula di rukun Hajar Aswad dan berniat semasa tawaf. Yang kelima, menjadikan Baitullah di sebelah kiri. Yang ketujuh, yang keenam, menunjukkan 7 kali pusingan. Yang ketujuh, bertujuan tawaf ya, berjalan tujuan tawaf. Dan yang ke-8, jalan masjid di luar hijab mana insya-Allah. Jadi itu perkara penting tuan. Kalau ada soalan, beri $1. Kalau tak ada, kita terus tutup selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, kertas biru yang saya bagikan ini tersilap. Untuk pulang kami kertas ini. Kalau tuan-tuan buat tak pulangkan, kita tak dapat maklumat. Tadi masa daftar ni di sini dah bagi masa kertas itu kita simpan. Jadi kita pulang balik kepada saya untuk media. Ya. Ini bukan anak, ini cucu. Ni saya akan ada ni cucu. Okey, kita pulang balik utama. Sambil itu saya nak cerita satu perkara tadi tak. Tadi nak cerita pada itu saya letak kesempatan. Satu pergi dengan ibu, ayah, haji. Tak ada. Pergi ibu ayah. Bawa ibu ke ibu bawa dia? Bawa ibu ke ibu bawa ayah? Sama-sama ya. Orang yang bawa ibu bawa apa sampai ke Mekah kena jaga. Ya. Yang ni ada suami kan? Suami mana? Saya yang pergi sekali haji dengan saya ada 5 orang anak, bawa seorang ibu. 5 orang anak, 5 orang menantu, ada 10 orang. Bawa seorang ibu, ibunya ditinggal. 10 orang tak boleh jaga seorang ibu. Ibunya ditinggalkan. Ditanya kapal terbang. Nak balik. Rezeki Allah bagi pada saya. Kerana saya masih tuan dekat dengan tempat orang tu. Saya lah tolak dia naik sampai ke atas dan dapat tempat duduk istimewa. Yang anak dan menantunya tadi sudah dapat tempat duduk elok daripada Mekah sampai ke Pulau Pinang. Pening, tak boleh buka mata. Jadi saya lah jaga si ibu ni tadi dengan isteri saya.
Sampai turun pun dapat laluan yang istimewa, turun dulu. Pasal bawa orang duduk. Jadi maksud saya bukan nak ceritakan apa yang saya buat tu. Nak ceritakan kalau bawa ibu dan bapa, kena jaga ini. Ya, jangan tak apa. Kalau ada orang kampung haji tu orang tolak. Ya, bukan ibu orang kampung haji. Ibu. Okey, mana lagi sudah? Ada berapa tu? Ada 7 semua. Ada tak? Ada satu lagi tu? Tak apalah, kalau tak ada mungkin dia nak balik dulu kot. Minggu depan insyaAllah kita akan berjalan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa